Okey, dah mula dah. Okey, sekarang ini sunanuhu, salah satu asya, sunan-sunan dia adalah 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu. Tasmiyatu, tasmiyah ini adalah istilah kepada bismillah. Kan bismillah, asal bismillah itu kan isim kan? Bismi. Ada isim di situ. Tasmiyah adalah sebenarnya daripada isim. Isim itu nama kan. Tasmiyah. Tasmiyah itu sebenarnya kalau ini diistilahkan untuk perkataan bismillah. Jadi maksudnya tasmiyah membaca bismillah. Membaca basmalah. Okey, tasmiyah tu. Kemudian yang kedua ni abang ni bacanya Kak? Kenapa ni? Halo, Kak Tahira. Kak Tahira. Kejap. Halo Kak Tahira, ada ke? Kak Tahira matikan mic. Okay. Hello? Halo ya. Okay. Tadi saya mute, unmute. Okey. Oh, sengaja. Tak apa, buka je. Buka je Saya sebab punya internet pun macam terputus juga Ustaz. Oh, ya ke? Salah juga ni. Ya. Okey, kita continue je lah. Okey, teruskan. Jadi tasmiyah tadi bismillah. Istilah kepada bismillah itu tasmiyah. Tasmiyah. Oh, bismillah. Bismillah. Basmalah sebenarnya. Basmalah. Jadi dalam ilmu dalam buku fikih biasanya menggunakan tasmiyah untuk istilah membaca bismillah atau membaca basmalah. Kalau a'udzubillah tu apa panggil? Ta'awuz. Jadi kalau tasmiyah itu qiraatul basmalah. Tulisannya salah. Alifnya kat sana. Qiraatul basmalah. Basmalah juga bismillah juga. Tapi kalau basmalah itu bismillah, tapi kalau tasmiyah membaca bismillah. Kan. Bacaan dia kita nak baca. Okey. Kemudian yang kedua apa bacaan ni Kak? Wa taqdimul yamani ala yusra. Di sini yumna ya, yumna. Yumna tu apa? Yumna itu kanan. Karena ada kawan saya namanya Yumna. Yumna itu maksudnya orang yang ashabul yamin ya. Dalam surah apa itu? Surah Al-Waqiah kan? Ashabul yamin wa ashabul yamin. Yamin itu Yumna lah. Oh, Yumna ni isimnya. Iya. Al-Yumna taqdimul yumna 'ala al-yusra. Yusra itu yasir atau shimal, kiri. Kiri itu sama ada shimal ataukah yusra. Yusra. Jadi mendahulukan yang kanan ke atas yang kiri. Maksudnya sunahnya. Dalam wudu pun macam tu juga. Kita dah disunahkan kanan dulu kiri. Maknanya kalau orang tu buat kiri dulu buat kanan, boleh je. Maksudnya sah. Sah tapi menyalahi yang afdal. Dia orang kata orang ahli fikih mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih baik. Yang lebih afdal. Tapi sah-sahlah, sah. Takdimu tu takdim daripada apa? Qaddama. Fiilnya adalah fiilnya qaddama. Tapi dia mudah Ustaz tu, dia maknanya isim lah ya. Isim fa'il, isim maf'ul lah. Isim tu? Bukan, ini masdar. Oh, masdar. Masdar daripada qaddama. Qaddama yuqaddimu taqdim. Oh, okey. Qaddama yuqaddimu taqdim. Qaddama. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Taf'il. Taqdim.
Okay. Yang ketiga daripada sunnah tayammum adalah al-muwalat. Wal-muwalat. Masih ingat apa macam muwalat? Muwalat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Baca bismillah. Badaruddin. Iya. Ada paket di atas. Ada paket. Okey, al-muwalat. Al-muwalat ini muwalat adalah dia ada kesamaan dengan, bukan sama sebenarnya, hampir-hampir dengan tertib. Okey. Tertib. Kalau muwalat, kalau tertib itu maknanya mendahulukan yang pertama, barulah kedua dan seterusnya. Tapi kalau muwalat ini antara satu dengan yang kedua, dia tak boleh lama berterusan. Dia itulah dia. Kalau bukan tertib kan, kalau tertib kan dah wajib kan. Kalau ini sunnah. Maknanya sekiranya orang itu berwuduk ataukah bertayamum, dia basuh muka, sapu muka, lepas tu dia pergi makan dulu. Dah kenyang makan, lepas tu dia teruskan sapu tangan pula. Maka itu boleh, sah. Cumanya tadi menyalahi sunnah dia. Sebab dia berterusan itu, mualah ini adalah dia bukan wajib tapi sunnah. Sama dengan semua macamnya, wuduk macam tu juga. Mualah juga. Wuduk tu mualah tu juga adalah sunat. Tayamum, bahkan mandi pun macam tu juga. Mandi wajib. Sehingga ada orang kata kalau seorang tu contohnya lah orang yang baru kahwin tu kan. Dia malu sebab masih duduk dengan mertua contohnya. Malulah kalau nampak sangat jadi malam tu dia basuh muka, basuh kepala dulu, nanti esok baru disambung. Supaya esok tak nampak sangat kan. Macam tu lah, ada cerita macam tu. Maksudnya tak nampak sangat kalau dia mandi. Jadi boleh. Dibolehkan. Boleh, sah. Cumanya menyalahi sunnahnya. Sunnahnya kan berterusan. Begitu juga dengan tayamum ini dan wuduk juga contoh juga. Maknanya antara kalau menyalahi mualah itu adalah dia dah contohnya dalam wuduk kita dah basuh muka, lepas tu kering muka tu. Dah kering muka barulah nak basuh tangan. Maka itu dah menyalahi mualat maknanya. Tapi kalau masih basah lagi, maka masih dikira mualat. Berterusan. Berterusan. Okey. Bersambunganlah atau apalah bahasa bersambungan, bersambunganlah, berterusan. Jadi dia antara satu dengan dua, dia tak ada space yang masa yang lama. Maknanya tak ada buat pekerjaan lain lah. Iya, dia tak buat perkara lain lah. Memang dia wuduk saja dia kerja. Okey. Kemudian seterusnya, cuba baca kat ni tadi. Wallazi yabtilul tayamumi. Dia macam salah satu asya'a. Okey. Kalau tayamumi batil. Kalau tayamumi ini dia tak boleh, kenapa? Sebab ya betul fi'il. Dia hanya dua saja tu. Kalau bukan mampu. Dia sebetulnya maf'ul bih. Dia fiilnya di sini, fiilnya di sini adalah abtala. Jadi kalau fiil abtala apa jadinya enggak? Fiil mudhari'nya. Kalau fiil madhinya adalah abtala. Ya batilu. Agak-agak apa fiil mudhari'nya? Ya batilu. Kalau batala yabtulu. Tapi kalau abtala yubtilu. Yubtilu. Macam mana nak hafal itu, Ustaz? Dia kan wazan tu kan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Kalau fa'ala. Jadi kalau batala kita baca yabtulu. Sama dengan yaqtulu. Yabtulu. Batala yabtulu. Sekiranya tiga huruf batala yabtulu.
Jadi kalau af'ala, you mesti you di situ. Af'ala yuf'ilu. Kenapa dia af'ala? Sebab perkara lain datang kepada tayamum yang mengubah tayamum itu. Allazi yubtilu tayammumah. Ustaz, macam nak tahu dia wazan dia daripada mudarat ni, wazan dia sebagai ada hamzah tu? Sebab dia gini, kalau kita baca batala yabtulu, wallazi yabtulu tayammumu, salah satu syair dia tak sesuai ayat dia. Yang batal tayamum itu 3 perkara. Kan ayatnya pun kan tak betul ayat dia. Yang batal tayamum itu ada 3 perkara. So dia kena tambahan membatalkan. Iya, jadi dibuatlah membatalkan. Sama dengan nazala dengan anzala, turun dengan menurunkan. Jadi ada perkara lain yang membuat tayamum itu batal. Okey, kita tengok konteks ayat lah juga ya. Betul. Sebab kalau kita jadikan dia 3 huruf, dia tak sesuai makna dia. Tayamum itu batal. Mesti ada yang membatalkan tayamum. Jadi allazi yubtilu, tinya baris bawah, lamnya baris depan. Tayammuma. Jadi tayammuma itu adalah objek. Yang membatalkan tayamum salah satu asya. Kenapa dibaca salah satu? Dia sebagai mubtada khabar ke? Ini adalah khabar. Khabar kita boleh bagi tanda kha. Mana mubtadanya? Mana mubtadanya? Alladhi. Ini adalah mimnya. Saya ingat itu fa'il je. Bukan. Alladhi mubtada, salah satu khabar. Jadi dia ada campuran. Ya. Campuran jumlah kan? Ada. Yang kan gini, alladhi itu mubtada. Kemudian kedudukan yubtil tayammum itu adalah sila mausul. Alladhi kan isim mausul. Ayat yang ada selepas isim mausul itu menjelaskan atau keterangan kepada isim mausul itu dipanggil sila mausul. Barulah datang salah satu sebagai khabar dia. Saya boleh bagi sini silah mausul. Silatul mausul atau silah mausul kepada allazi. Maka datang dia salah satu khabar. Fil fa'il maf'ul bilah situ kan. Untuk menjelaskan, melengkapkan makna allazi. Barulah datang salah satu sebagai khabar dia. Salah satu mudhaf, asya'a mudhafun ilai. Asya' ini adalah mamnu min as-sarf atau ism la yunsarif. Sentiasa Okey, kita nak baca dia punya footnote kepada nombor 3 tadi atas. Kita belum baca ternyata. Lupa baca tadi. Di sini kata i'tibaran bi wudu'i li'annahu i'tibaran sebagai i'tibar kepada wuduk. Maksudnya diikutkan kepada wuduk. Yang kata yang mungkin pengganti li'annahu badluhu. Penggantinya. Sebab time itu pengganti wuduk, maka dia mengikut kaedah wuduk juga. Yang wuduk itu kan dia mualat pun disunahkan di situ, maka di dalam tayamum pun sama. Li'annahu tu kerana kerana dia adalah li'annahu, karena dia itu adalah tayamum. Badluhu hu ini ada 2. Hu tadi kalau hu ini iaitu tayamum. Kalau hu yang di sini apa? Hu tu masuk wudu. Kan. Jadi hu pertama kembali kepada tayamum, hu yang kedua kembali kepada wudu. Sebab dia yakni tayamum itu pengganti kepada wudu. Jadi itu dia, dalam membaca teks kita kena pandai mengembalikan domir. Kemana domir itu kembali, kemana merujuk ke domirnya. Okey, kita kembali kepada sini. Wallazi yubtilu tayammuma, salah satu asya'a yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ini dia. Coba kau baca apa ni pertama?
Ma'abtilu tiada membatalkan. Tapi sini ma ini maksud apa yang. Oh, apa yang? Agak-agak apa ini? Selepas ma itu apa? Selepas apa yang? Apa yang? Tak ada apa-apa kan Ustaz? Yang ini silah je lah. Ma ab. Masdar. Ini adalah fi'il ini. Ini fi'il af'ala. So dia dia fi'il. Ma ab tala wudu'a. Kan? Kalau batala wudu'u, tapi kalau abtala menjadi wudu'a. Sebab dia perlu kepada objek kan. Apa yang membatalkan wudu. Jadi maksudnya ni, yang membatalkan tayamum adalah apa yang membatalkan wudu. Tapi kalau ditanya apa kedudukannya ma di sini, kalau abtal wudu ni sila mausul macam tadi atas, tapi kedudukannya ma ini agak-agak apa? Badal. Badal, betul. Badal daripada mana? Badal kepada allazi. Bukan. Bukan kepada 3. Itu dipanggil badal ba'd. Badul ba'di. Antara ketiga tu lah. Jadi salah satu daripada jumlah yang besar. Bagian daripada yang besar itulah badal juga kan. Jadi salah satu ini rafa, maka ma ini sebenarnya fi mahalli rafa. Kenapa? Sebab ini kan dia tak menerima tanda rafa kan, maka dia fi mahalli rafa lah. Tapi kalau yang lain dia malah macam ini, ru'yatu. Ru'yatu al-ma'a coba macam mana baca ghairi wa ru'yatu al-ma'i al-ma'a fi ghairi waktu solat apa ni? Tak kata solati. Solati. Okey. Ini lambatlah Ustaz nak. Ini mudah ilahi lambat. Waktu baca itu memang kita sambil-sambil hayati makna dia. Kedudukan dia tu nak tentukan. Kalau dibaca ma'a, agak-agak apa kedudukannya ma'a? Kalau dari segi terjemahan kita kan, ru'ya kan melihat. Ru'ya melihat. Kalau mereka kalau kita kan kata kerja, maaf betul juga agak. Tapi dalam melihat air kan, ru'yatul ma' itu melihat air. Cumanya melihat di sini bukan dalam bentuk kata kerja, tetapi dalam bentuk masdar. Ru'ya itu masdar. Kalau masdar bentuknya masdar, maka dia tak boleh di sini ma'ah, dia mesti ma'i. Sebab dia alif lam kan. Dia sebagai mudhaf lah juga. Ya, mudhaf ilaih. Ru'yatul ma'i. Kalau dalam ingatkan ru'yah. Kita kan biasa guna ru'yah untuk membaca. Kalau ru'yah, itu ruqyah. Tu ruqyah. Tulisannya macam mana? Kejap saya tulis kat mana. Rokof ya. Kalau itu rokofiyata. Ruqyah. Ruqyah ini adalah jampi-jampi, baca-bacaan Al-Quran atau doa-doa kan, ruqyatun. Ruqyah. Jadi ada ruqyah, ada ru'yah. Ru'yah itu daripada ro'a. Ro'a itu melihat. Maka kalau kita baca fikir tentang Ramadan, kita ada melihat anak bulan. Bahasa Arabnya adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilali. Bukan ru'yah, tapi ru'yah. Dia menggunakan hamzah. Jadi melihat dengan mata kepala ro'a. Ru'yatul ma'i, melihat air. Ada fi huruf jar, ghairi mudhaf, waqti mudhaf ilaih, waqti mudhaf, as-salati mudhaf ilaih. Jadi waktu juga sini. Kenapa? Sebab selepas ghairi akan sentiasa mudhaf kan. Betul. Ghairi maghdubi
Ghair maghdubi. Iaitu ghair ini akan selalu mudhaf, dan apa selepasnya isim selepas dia adalah mudhafun ilaih. Kemudian waktu ini mudhafun ilaih. Yang juga mudhaf. Jadi melihat air fi ghairi waqti salah. Melihat air bukan pada waktu salat. Pada waktu salat. Kalau maksudnya gini, kalau orang itu tengah salat, dah masuk waktu, lepas tu tayamum, lepas tu solat, melihat air dalam waktu solat, maka tak apa, teruskanlah solat itu. Teruskan. Tapi dah baru saja bertayamum, lepas tu nak solat, belum lagi masuk solat, tiba-tiba ada air, maknanya batal lah. Kena wuduk lah. Kena wuduk, itulah. Atau kan nanti selepas solat, dia dah habis solat baru jumpa air, maka dah salah solat itu, tak perlu lagi buat. Ustaz, kejap. Ni tadi syarat-syarat apa tiga-tiga ni? Batal. Oh, yang membatalkan. Apa yang membatalkan wudu, apa yang tayamum, ma'abatal wudu, apa saja yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Jadi luaslah itu kan. Termasuklah keluar daripada alat depan belakang itu, maka itu juga akan membatalkan apa-apa saja, membatalkan itu semua, sama semuanya. Cuma tambahan daripada itu adalah melihat air bukan pada waktu solat. Fikir waktu solat. Kemudian yang ketiga apa bacanya ni? Wali. Apa tu? Ini alif lam. Ini adalah ri. Waruddi. Riddah. Ini bentuk masdar ni. Kata lain daripada murtad. Kalau murtad itu sebenarnya isim fa'ilnya. Irtadda, yartaddu, irtidad, al-murtaddu. Daripada wazan apa Ustaz? Tapi ini riddah ini daripada radda. Raddun, riddun, raddatun. Tapi ini istilah digunakan untuk orang yang murtad. Riddah tu. Murtad itu orangnya. Tapi riddah adalah masdar dia. Ini masdarnya kemurtadan. Kemurtadan. Maksudnya kemurtadan itu membuat seseorang itu membatalkan tayamum. Dan dia tayamum, belum solat lagi, tiba-tiba dia keluar pada Islam pula. Dia batal tayamum dia. Maksudnya gini, kalau dia dah murtad, lepas tu tiba-tiba belum solat tadi, tiba-tiba dia mengaku saya salah, saya nak masuk Islam semula. Maka tayamum yang pertama tadi buat tadi tu batal lah. Dia riddah tu. Dia banyak pakai isi masdar ya Ustaz ya? Iya, ru'ya, wudu, waktu, salat, semuanya masdar. Memang kalau tulisan Arab memang banyak masdar ya Ustaz? Betul, memang banyak masdar. Banyak masdar digunakan. Okey, kemudian seterusnya ada tadi nombor 1, kita baca dia punya. Kenapa ada di sini sambungan dia? Oh iya, ini dia punya putna bawah. Apa tadi satu tu melihat air ya. Yakni fi ghairi hali salat, bukan dalam keadaan pada selain dalam keadaan salat. Maksudnya bukan masa dia salat. Wa qabla fi ghairi hali salat wa qabla dukhuli fiha, dan sebelum masuk ke dalamnya, masuk salat. Tapi kalau selepas solat, maka dia tak masalah kan, dah solat dah. Sebelum solat je dia batal. Maksudnya dia mesti tayamum semua, wuduk lah kalau jumpa air. Ya. Rawahu Tirmizi fi wa ghairuhu. Kenapa? Sebab atau kepada Nabi Zarrin. Zarrin ini sahabat. Radhiyallahu anhu. Abu Zarrin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna as-sa'ida at-thayyiba, ini syaddu, inna as-sa'ida at-thayyiba tahurul muslimi. Inna sa'ida isimnya, thayyiba ni sifat kepada sa'id. Sa'id ini adalah tanah yang suci, yang baik.
Tahurul muslimi, alat bersucinya orang Islam. Pensucian kepada orang Islam, tahur. Wa illam yajidil ma'a, dan jika tidak mendapati air, wa illam itu meskipun tidak menjumpai air asyrasinin selama 10 tahun. Maksudnya dia dulu dia hidup 10 tahun tak ada air. Ada air hanya sekadar untuk boleh minum makan sahaja. Minum makan je. Lamanya 10 tahun tu. Maka saya ingat Ustaz kata dulu ada saudara Ustaz dekat Mekah kan? Dekat Mekah. Lepas tu sekarang saya dapat tahulah ada orang ada post-post kan. Dekat Mekah sekarang teruk juga macam kita. Jadi dia orang pun kena beli air tu. Dah ada juga yang ada Ustaz, ada berhubung dengan saudara Ustaz tu. Ada saudara sana tapi okey je, tak ada masalah, tak pernah pun cerita dia. Sebab ada saya punya abang ipar di sana di perkampungan Makkah. Dia sebenarnya dia dah habis visa dia dah habis. Visa di sana habis. Lepas tu sebenarnya kalau dijumpa polis ditangkap sebenarnya. Jadi dia masih nak duduk kat sana. Jadi akhirnya dia tinggalkan bandar, dia cari perkampungan yang dia hanya di situ tanam sayur. Tapi senang dapat air di sana. Senang je sebab dia pun tanam sayur je kat situ. Perkampungan pinggir-pinggiran Mekah. Dan dia dapat air, dia dapat tempat yang ada air itu, dia di sana dia tanam kangkung, sayur-sayuran di wadi itulah. Dan memanglah sekarang dah banyak wadi. Mungkin satu kawasan mungkin yang agak jauh daripada wadi itulah yang terkena itulah kan. Yang terkena teruk. Yang jauh-jauh daripada sungai-sungai itulah. Sungai kecil. Kalau abang saya dia sekitar sungai-sungai itulah sebab dia dia menternak ikan, lepas tu tanam sayur. Nanti dia ada syarikat-syarikat yang datang nanti ambil beli. Syarikat-syarikat yang untuk pemakanan kan, catering ni. Yalah. So dia tak ada terkenalah dengan ni kan, pandemik ni. Sebenarnya yang saya dengar tu teruk sebab ada perkampungan yang tak ada air, lepas tu dah tak ada. Memanglah juga kan. Dia kena beli air. Kita nampak satu kampung ni memang tak ada air sebab mereka tak nak pergi juga sebab di situ dah rumah dia kan, rumah dia dekat situ. Betul. Beza dengan dulu orang-orang Badui dulu atau masih ada lagi orang Badui. Orang Badui ni kan memang dia tak bina rumah. Dia akan buat tenda saja, lepas tu berkemah, lepas tu dia hantar semua kan. Itu tak ada masalah, dia boleh pindah-pindah. Di mana ada air di situ dia ada. Tapi kalau dah menjadi satu kampung itu memang kering juga, kering. Jadi itulah. Jadi kalau saya punya ini sebab dulu dah lama dia nampak kawasan yang ada air tu. Saya dulu dia rajin pergi laut, rajin tangkap ikan. Dia suka tangkap ikan. Meskipun dulu dia kerja bagus, dia kerja Hilton tu dia bagian apa? Dia bagian marketing kat Hilton tu. Bagus sangat dulu dia punya kerja. Lepas tu dia dah tahu hotel lah macam mana nak uruskan hotel. Lepas tu dia lebih suka buat kerja sendiri. Akhirnya dia buat kerja sendiri tapi tak berjaya. Tak berjaya. Masa dia kerja sendiri banyak yang tak berjaya lah. Yalah. Tapi dulu waktu di Hilton sampai dia keluar pun masih dicari. Hilton masih cari dia. Bagus sangatlah. Dia memang dia pandai dia waktu dia uruskan dulu tu. Tapi Allah alam masa dia buat sendiri itu ternyata dia tak sanggup lah. Sebab mungkin kawan dia kan mengharapkan kawan juga, sama-sama dengan kawan. Kawan pun tak elok, tak baik. Jadi jatuh dia punya bisnes. Jadi sekarang dah habis juga dia punya iqamah. Dulu lah katanya daripada saya balik kampung mending saya duduk di Mekah tunggu Imam Mahdi katanya keluar. Tunggu Imam Mahdi dilantik. Ya mana tahu kan. Dia tunggu Imam Mahdi. Dan abang saya, abang ibu saya tu rajin dia berlatih berkuda. Dia ada kuda. Pedang. Kuda, memanah.
Oh, bagus. Dia dengan kawan-kawannya, dia ada satu kumpulan juga lah di orang-orang Mekah juga. Jadi dia inilah berkampung lah macam orang Badui juga. Masya Allah. Insya Allah. Dia rasa dia tenang, dia rasa terapa. Dia kata masa dia kerja yang hebat-hebat dulu di Hilton, dia rasa sekarang ini yang lebih tenang dia hidup, dia rasa. Hidup di kampung. Hidup yang simple kan? Simple kan. Kalau dulu penuh dengan peraturan, mesti macam ni, mesti macam ni, mesti sel macam ni, mesti sel macam tu kan. Jadi dia pun kerja kuat dan memang stres juga lah kan. Meskipun dia gaji besar, tetapi dia rasa stres kerja tu kan, tertekan. Jadi itulah tujuan kita hidup pun Ustaz kan? Macam sekarang ni. Iyalah. Kita nak mengabdikan diri pada Allah je. Tapi itulah kita terikut dengan peraturan dunia ni. Itu yang stres tu. Itulah dia. Okey, wa illam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia tak dapati air 10 tahun. Fa idza wajada al-ma'a, apabila dia mendapati air, masih dalam fal yum si sampai mimnya bukan di sini barisnya ya. Barisnya itu ada di sin. Lam tu bukan lam amar Ustaz. Massa ya masula. Kejap. Iya. Fal massa yumissu. Betul betul tadi. Fa in wajadal ma'a, massa itu sentuh. Hendaklah dia menyentuhkan air itu, menyuntikkannya air itu kepada basyaratahu. Basyarah itu adalah kulit. Maksudnya ini menyentuh itu menyampaikan. Jadi dia kena sampaikan air itu ke kulitnya. Kejap Ustaz, kalau lam amar tu bukan dia kena majzum ke? Majzum, tapi ini adalah daripada massa. Jadi fal yumissahu basyaratahu. Massa ya massu, tapi kalau amassa yumissu, menyentuhkan, menyampaikan air itu kepada basyaratahu, kulitnya. Fa inna dzalika khairun, karena itu adalah baik. Khairun. Lebih baik. Lebih baiklah khair. Sebab iyalah orang kalau tak sentuh air itu kan kering kan. Tapi di sini fal yumissahu basyaratahu, yakni fal yatawadda, hendaklah dia berwudu. Jadi kalau dia dapat air maka hendaklah dia berwudu. Maksudnya itu bahasa lain lah kan, sampaikan air ke kulitnya. Berwudulah. Wa hadza dalilun ala anna tayammuhu qad batala. Wa hadza dalilun, ini adalah dalil anna tayammum, bahwa batalah dulu. Maksudnya gini, kalau dia jumpa air maka batal wudunya. Tayammum mesti berwudu. Hadza dalilun ala anna tayammumahu qad batala. Maka tayammum itu sungguh telah batal. Oke, kita tengok di atas lagi, sikit lagi. Ini kita habiskan satu perenggan ini. Wa sahibul jabairi, sahib itu yang mempunyai. Sahabat. Yang mempunyai. Sahabat. Sahib itu sahabat juga. Tapi ini sahib itu juga memberi maksud orang yang mempunyai jabair, balut. Kalau orang patah tulang kan, dibalut dengan kain kan. Apa namanya kan? Balutan kan. Jabair ini balutnya. Yamsahu 'alaiha. Dia cukup. Saya ingatkan nama sahabat tu Jabair. Jabair. Jabair ini istilah dalam ilmu ilmu nahwu, ilmu fikih. Al-jabair.
Jabairi kadang sebab dia mudhaf ilaih. Yamsahu hendaklah dia membasuh. Yamsahu dia membasuh ke atasnya. Alaiha ke atasnya. Maknanya cukup lalu-lalukan ke atasnya. Bukan basuh, sapu. Masaha itu dia menyapu alainya. Okay. Wa yatayammamu dan dia bertayamum. Ya ini fi'il sebenarnya ini tayammama yatayammamu, kurang ini ya dia. Wa yatayammamu sebab firmannya tayammama. Wa yatayammamu wa yusalli, baru dia salat. Wa yusalli. Mana tadi ini? Wa yusalli atas, ulangnya balik bawah. Wa yusalli. Sebenarnya ni orang yang ada balutan selepas dia luka, maka dia cukup menyapu di atas dia. Jadi tangannya dibasahkan masa dia berwuduk. Tapi tangan yang tadi itu yang tak kena air sampai masuk dalam, maka dia kena tayamum dulu. Tayamum kan dan contohnya gini, mana yang sakit? Contohnya tangan kiri sakit kan. Tangan kiri kena balut dengan kain. Akhirnya dia tak perlu. Jadi kita wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan kanan. Nah, masa kita nak basuh tangan kiri tak perlu kita basuh, kita hanya sapu saja. Sapu saja dengan air. Kita teruskan kepala, telinga, lepas tu kaki. Lepas tu kita tayamum lagi sekali. Lapkanlah semua, lapkan yang ini. Baru kita tayamum. Tayamum ya, jadi satu wudu satu tayamum. Tayamum itu untuk niatnya untuk menggantikan anggota badan yang tak boleh kena air. Itu dia. Wala i'adata alaihi. Ini yang lebih afdal ke memang macam ni Ustaz? Ia macam tu lah kaedah dia dalam mazhab Syafi'i yang saya pelajari lah. Tapi kalau yang lain kena buat dua-dua dua tayamum dengan jadi dia contohnya orang yang berluka lah kan. Wala i'adata alaihi dan tiada ulangan atasnya. I'adah ulangan. Maksudnya dia tak ulang lagi solat. I'adah. Ingkana meskipun ingkana wad'u itu meletakkannya atau memasangnya, wad'uha memasang. Wad'u sebenarnya meletakkan, tapi memasang balutan tu ala tuhrin. Wala i'adata alaihi in kana wad'uha ala tuhrin. Dan tidak ada ulangan atasnya, ulangan solat itu jika bukan walaupun jika adalah peletakannya itu ke ala tuhrin, masa suci. Tuhrin, suci. Maksud ni tak faham. Ini jika ini jika ya, jika memasangnya itu ketika ala tuhrin, ketika memasangnya tu yang tadi, yang apa tu, balutan tu. Jabair ini dipasang masa dalam keadaan suci. Dan ini yang banyak orang tak faham ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i, entah mazhab lain yang boleh katakan atau sebelum kaji lagi. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini contohnya kalau orang itu berluka, maka luka itu hanya disapu di atasnya, tapi memasang balutan itu mesti dalam keadaan berwudu dulu. Macam ini mertua saya baru saja keluar semalam daripada hospital, dah seminggu di sana. Jadi sebelum itu masuk hospital, dia sempat nak solat Isya. Jadi dia berwudu dah. Lepas berwudu tu nak solat Isya, badan dia lemah sangat, tak larat lah. Jadi tak sempat nak solat. Jadi kami agaklah pergi hospital. Jadi di hospital tu terus letak injek tu kan, tambahan air namanya, apa namanya di Indonesia? Drip tu kan, untuk tambahkan air tu kan.
itu kan dia akan ada balutan dia. Jadi kalau kita berwuduk kan dia tak masuk air itu situ. Tapi mertua saya ini dia dah ada wuduk. Lepas tu dipasang tu di tangannya. Okay. Jadi tak perlulah dibuka kan, tapi tak boleh buka lah. Jadi masa dia berwuduk tu yang lain tu boleh sentuh air. Kalau yang itu hanya sapu air saja. Dari situ dia solat lah. Jadi solat yang digunakan solat tadi itu adalah solat yang sah dan tak perlu diulang. Tak perlu diulang. Tapi sekiranya tadi sebelum dipasang apa tadi itu yang alat di tangan itu tadi dipasang sebelum tak berwuduk, maka solatnya tak sah. Dia kena tayamum. Dia wuduknya pun tak sah, tayamumnya pun bukan sah, bukan ini. Wuduknya hanya sekedar untuk ini menghormat waktu sahaja. Dia wuduk, dia juga tayamum sekiranya mesti tayamum, tapi kalau dia dia solat pun dia hanya hormat waktu sahaja. Maknanya kena ulang lah. Dia kena ulang, itulah dia kata i'adah tadi. Jadi itu tak perlu diulang kalau dipakainya itu dipasang dalam keadaan suci. Wadduha ala tuhurin. Makanya saya belum tahulah dengan masalah lain, takut ada yang memudahkan. Ya, ada. Sebab ramai orang yang tak buat macam tu, yang tak faham. Iyalah, sebab bila keadaan yang emergency macam tu kan. Kadang mana dah tak ingat dah nak ambil wuduk. Orang yang membawanya lah, kita punya waris tu. Iyalah, kadang tak faham je. Makanya perlu dicari lagi ni. Ada nggak pandangan lain yang memudahkan? Maksudnya meskipun dia tak dipasang dalam keadaan tak suci, adakah diterima sah dia punya wuduk tu? Mungkin ada mazhab yang lainnya. Kecuali kalau ialah dia mesti ini. Kemudian wa yatayammamu. Tengok ni ada ya kan? Wa yatayammamu. Tadi ada tadi salah. Tak ada dia. Wa yatayammamu dan dia bertayamum. Yatayammamu di kulli fariidatin, setiap fariidah. Di kulli fariidah. Setiap waktunya. Setiap waktu fardu ni dia mesti bertayamum. Jadi maknanya dia tak boleh bertayamum zuhur di bawah ke asar. Dia mesti zuhur saja. Tapi dia boleh solat sunat sebanyak-banyaknya. Maknanya dia apa yang fardu saja tak boleh. Contohnya kalau dia ada qada, contohnya dia dah tayamum zuhur, lepas tu dia ada qada solat lain, solat zuhur yang lain dia tak tertinggal, dia nak ganti. Maka dia tak boleh, dia mesti tayamum semula. Satu tayamum, satu solat wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa min nawafili. Apa maksudnya kan? Wa yusalli bi tayammum wahidin ma syaa. Dia bersolat dengan bertayamum wahid. Satu tayamum ma syaa minan nawafili. Nawafil. Apa nawafil? Nawafil itu sunnah, solat sunat. Solat sunat. Kan dia satu rawatib. Dia nafilatun, satu solat sunat. Dia nawafil ini apapun solat sunat masuk semua nawafil. Nak solat hajat ke, nak solat rumah waktu ke, rumah masjid ke, atau solat apa ni ikhtiar solat lain istikharah ke, maka dia boleh nawafil masuk nawafil itu semua. Jadi itulah dia nawafil. Kita tengok dulu terakhir ini dia punya footnote yang nombor 3 ni. Rawahu bi isnad sahihin ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ya tayammamu li kulli salatin. Dia bertayamum pada setiap salat wa illam yuhdits, meskipun dia tidak berhadas. Maknanya meskipun dia tak batal wudunya, maka dia mesti tayamum juga apabila dia nak solat. Tapi solat di sini solat wajib. Itu. Okeylah, saya kira itu saja dulu pelajaran kita hari ini. InsyaAllah next class kita sambung.
Kita saya print layan ni Ustaz. Boleh saya Ustaz savekan kan? Saya hantar nanti dalam mana kan dalam Skype saja ya. Skype boleh. Okey. Saya stop recording.